Bersama kembali, terima kasih kerana terus setia bersama BIS Malaysia TV1. Saudara, perniagaan franchise telah berkembang dengan pesat negara kita dan mendapat sokongan yang penuh daripada pihak kerajaan dalam bentuk pinjaman dana, insentif dan pelbagai pendedahan sama ada peringkat domestik maupun global. Dan baru-baru ini bajet 2013 dilihat telah membuka satu lagi ruang baru kepada usahawan franchise dalam mengembangkan lagi perniagaan yang sedia ada ke peringkat lebih tinggi. Untuk melihat apakah perkembangan bidang franchise di negara kita, petang ini BIS mengundang Encik Muhammad Hizam Hanafiah, Pengurusi Jawatankuasa Kecil Penyelidikan dan Pendidikan MFA. Selamat datang ke studio. Ya, sama. Terima kasih banyak. Nak bercakap tentang franchise, ini bidang yang lama yang dah bertapak di negara kita. Nak lama juga tidaklah juga, mungkin 1999 mula bertapak. Tidak, franchise dari segi dasar kerajaan kita bermula pada 1992. 1992. Ya. Satu tempoh yang agak lama sebenarnya itu. Suatu itu di bawah unit penjelasan pelaksanaan pada masa itu. Jabatan Perdana Menteri. Dan sekarang ini franchise di bawah. Sekarang franchise di bawah bahagian pemenang franchise KPDNKK. Itu dia. Berarti ada peningkatan dari segi pengurusan jadi franchise. Jadi kita sudah 20 tahun. 20 tahun. Dalam 20 tahun, boleh ceritakan senario yang berlaku. So 20 tahun saya boleh kirakan bahawa 1992 kita di bawah unit penjelasan pelaksanaan. Kemudian apabila Kementerian Pembangunan Usahawan ditubuhkan 1995, bahagian franchise, unit franchise dipindahkan sebagai satu bahagian franchise dan vendor di Kementerian Pembangunan Usahawan. Kemudian apabila berlaku perubahan kementerian pada 2008, bahagian franchise dipindahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Puna. Tapi antara tempoh 20 tahun ini, antara perkembangan yang menarik adalah kita pada tahun 1998 kita merupakan negara pertama yang mengubah akta franchise. So akta 1998, atau franchise 1998. So, kita negara pertama yang lebih memihak kepada pihak usahawan franchise agaknya. Ya, sebenarnya tidak memang mana. Ya, sebagai satu kawal selia. Kerajaan berhasrat yang penting franchisor-nya ada manfaatnya, franchisee ada manfaatnya, dan kerajaan yang memberi sumbangan pun ada mendapat manfaat. Ada mendapat manfaatnya. Menang-menang. Situasi menang-menang. Itu yang kita harapkan. Dan bapak ini bajet 2013 dah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan kita lihat ramai yang senyum dengan bajet 2013. Kerana bajet betul memakmurkan negara, mensejahterakan rakyat, itu dia. Dan tempias terhadap ruang dan peluang yang bakal diperoleh oleh bidang franchise itu sendiri. Bagaimana agaknya? Yang pertama yang kita lihat bajet 2013. 2013. Ada 2013 yang dibentangkan yang lalu. 5 fokus utama itu semua berkaitan dengan franchise. Kita ada kaitannya. Saya lihat satu demi satu. Tapi kita boleh lihat impaknya secara langsung atau tidak langsung. Kalau lihat kita impak secara langsung, yang penting yang saya ingat nak nyatakan, kerajaan akan beri bajet yang besar kepada program transformasi perniagaan di bawah PNS. PNS merupakan agensi kerajaan untuk membangunkan industri franchise. So dia ada dua peruntukan, itu 25,000 untuk pemegang lesen dan 500,000 untuk penyedia lesen. Jadi ini adalah langkah pertama kita nak mendidik masyarakat peniaga kita, transform perniagaan, kemaskini perniagaan mereka, bagi kepada mereka ke peringkat selepas mendapat dana ini mereka boleh franchisekan perniagaan. Itu yang pertama dari segi impak secara langsung. Dan yang kedua saya lihat dari segi dana yang sederhana 200 juta. Ini penting untuk industri franchise negara kerana kita sebahagian besar, hampir 25% industri franchise adalah pemain-pemain dalam sektor makanan. So kita terlibat seperti Deli Fresh, mereka orang keluar negara. Itu antara yang popular. Jadi ini dana ini boleh digunakan oleh PKS franchise yang lain, yang kecil-kecil untuk baru nak menapak untuk pergi ke luar negara. Itu dana industri franchise. Yang ketiga dari segi dana 1 bilion untuk bantu PKS pada SME Bank untuk pembiayaan perniagaan, meningkatkan produktiviti, inovasi. Ini juga impak secara langsung kerana SME Bank juga adalah salah satu bank selain Maybank dan CIMB Bank yang terlibat dalam industri franchise, membantu dari segi pembiayaan terutamanya franchise, usaha-usaha franchise. Yang lain saya nak sentuh juga adalah dana pembiayaan harta intelek, ada 200 juta. Kerana setiap industri franchise, pemain franchise, franchisor mesti ada harta intelek atau jenamanya, cap dagangannya. Bercakap tentang harta intelek, itu lagi masih antara kekurangan yang ada di kalangan usahawan kita, kesedarannya. Jadi saya mengharapkan dana ini boleh digunakan oleh franchisor untuk memantapkan, memajukan lagi perniagaan mereka. Bercakap pasal franchise ini, Encik Hizam, kita lihat kita memfranchisekan bidang usahawan, perniagaan yang kita ada. Adakah cara lain untuk pendekatan supaya nama Malaysia dapat dikenali di peringkat lebih global, atau bagaimana kan membawa produk franchise itu sendiri? Di sini saya ingat masyarakat perniagaan terutamanya usahawan, mereka harus melihat franchise yang pertamanya, semangat franchise itu adalah berkongsi kejayaan. So maksudnya mana-mana usahawan, syarikat perniagaan berjaya, mereka nak franchisekan, mereka kena sanggup berkongsi kejayaan mereka. Tidak kira luar negara ataupun dalam negara sekali. Yang kedua, untuk keluar negara, memang kerajaan dah ada dasar dan juga peruntukan yang banyak melalui matriknya, melalui Kementerian KPDNKK sendiri dan sebagainya. Tapi usaha ini nak diperkemaskinikan. Contohnya
dan keuntungan pendapatan yang diperoleh oleh syarikat tempatan di luar negara, kita masih memohon mengelakkan cukai bergantung dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang perlu diperhalusi lagi dalam membantu franchise tempatan untuk mengembangkan perniagaan mereka perniagaan antarabangsa. Pemain franchise yang popular negara kita siapa agaknya? Syarikat mana agaknya? Boleh diceritakan? Kita kalau lihat dasar kerajaan, kita ada dua yang utama. Yang pertama, kita menggalakkan pertumbuhan franchise tempatan. So kita ada lebih kurang 376 sistem tempatan Yang aktif. Sistem yang kita yang didaftarkan bawah perintah franchise. Maksudnya kerajaan menggalakkan pertumbuhan franchise tempatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan juga bercadang menjadikan Malaysia hub sebagai franchise di kawasan Asia Tenggara. Di situ kita menerima pendaftaran 240 sistem antarabangsa daripada 29 negara. Jadi kita ada lebih kurang 39 sistem antarabangsa. 61 sistem tempatan. Jadi itu yang penting. Maksudnya sistem tempatan kita mantapkan, kita ekspor ke luar negara, kita jana hasil bawa ke dalam negara. Dan sama kita usahawan kita boleh meneroka apa lagi dalam beribu-ribu sistem luar negara yang boleh dibawa balik ke negara kita. Ya, kembangkan di Malaysia dan juga jangan di Malaysia saja. Sebagai tapak di Malaysia. Sebagai tapak Malaysia dan Asia Tenggara. Dibawa keluar ke Asia Tenggara. Kalau lihat kepada produk Malaysia yang mampu dibawa ke luar negara, apa kesakit yang Encik Izam melihat yang mempunyai potensi yang besar agaknya? Yang pertama kita lihat sektor pemakanan restoran. Kerana ini selaras dengan dasar sahaja kerajaan kita ada halal datang ke Berjaya Malaysia JAKIM. Jadi produk kita diterima dengan mudah di negara Timur Tengah. Di China, India dan sebagainya kerana halal. Jadi pengguna yakin dengan halal Malaysia. Jadi maksudnya sektor yang nak dikenalkan sektor makanan itu yang pertama. Yang kedua juga kita boleh lihat mungkin dari segi sektor kewangan kita ada Ar-Rahnu, Pajak Gadai Islam. Ini adalah sinonim dengan Malaysia sebagai pusat kewangan Islam antarabangsa. Jadi ini juga selari dengan dasar kerajaan. Jadi itu dua saya lihat yang utama. Selain yang sektor lain seperti pendidikan, kita ada pendidikan kanak-kanak dan sebagainya. Kita ada ramai pemain penggat-penggat di situ. Jadi ini juga ada potensi. Mungkin kita tidak perlu masuk ke negara yang jauh, Eropah, Amerika, tetapi pasaran di Timur Tengah, di Asia Tenggara, di China dan juga di India masih besar. Sudah mencukupi untuk kita bawa. Ya, sudah mencukupi. Lebih dari mencukupi. Itu dia. Dan sudah bercakap Encik Izam, bila bercakap pasal franchise ini, kita lihat kesungguhan yang ada pada mereka, usahawan kita khususnya untuk berjaya dalam bidang ini. Dan mereka semakin dapat menampakkan prospek yang ada pada franchise itu sendiri. Dan saya difahamkan Malaysia tidak kehilangan memberi penghargaan kepada pihak franchise. Dan akan ada malam penghargaan. Ya. Malam penghargaan. Jadi itu antara kemuncak. Kita Persatuan Franchise kita dua aktiviti yang utama. Yang pertama pameran dan juga persidangan franchise. Pada bulan Julai yang lalu. Yang kedua kita ada Malam Negara Franchise. Kita nak mengiktiraf penggiat-penggiat franchise atas sumbangan mereka yang mereka sumbangkan kepada negara, dan juga kita nak menghargai isu-isu lain yang menyokong industri franchise. Jadi kita akan adakan malam ini pada 23 Oktober. 23 Oktober. Tempatnya di mana kan? Tempatnya di Sunway. Di Sunway. Sunway Resort. Senang untuk dikunjungi. Mudah itu. Dan diakseskan. Yang besar dan menarik. Yang besar dan menarik. Boleh datang awal. Banyak ada benda di sini. Banyak. Ada juga syarikat franchise di sini. Ada banyak franchise di situ. Di kompleks. Dan kita lihat kepada Malam Anugerah, mungkin ada kriteria dia ditentukan kepada calon-calon dalam untuk menangi sebarang anugerah di petang. Jadi tahun ini kita membuat transformasi. Kerajaan buat transformasi, kita pun buat transformasi. Jadi kita ada 5 kategori. Yang pertama keseluruhan franchise terbaik. Itu daripada dahulu 12 tahun kita dah ada. Yang kedua kita ada kategori franchisor. Kita ada 6 kategori dalam franchisor. Tapi pembaharuan yang kita buat tahun ini, kita ada kategori terbuka. Jadi kita ada anugerah majikan franchise terbaik, anugerah inovasi franchise terbaik, dan juga tanggungjawab sosial terbaik. Saya ingat ini satu pembaharuan yang besar. Kerana sebelum ini kita hanya melihat bila anugerah franchise, franchisor, franchisee. Tapi kali ini kategori terbuka, franchisor boleh bersaing, franchisee boleh bersaing dalam kategori terbuka ini. Keperluan diadakan anugerah sebegini sebenarnya. Apa pandangan Cik Izam sendiri? Ya, memang satu keperluan. Kerana kita tidak bagi anugerah di segi bentuk kewangan, tapi pengiktirafan. Kerana apa? Kerana anugerah kita berbeza, unik dengan anugerah lain. Kenapa? Kerana industri franchise, hampir semua sektor perniagaan adalah franchise. Dia bukan satu industri yang mudah untuk diuruskan. Yang kedua, kita punya panel penilai. Kita daripada bahagian franchise-nya, PNS-nya, SSM-nya, SME Corp, SME Bank, termasuk universiti-universiti awam yang terlibat. Jadi panel kita adalah mereka yang profesional, terlatih, dan kita ada framework untuk kerangka kerja menilai mereka dengan baik. Jadi maksudnya pemenang itu memang layak menang. Selayaknya untuk menang anugerah itu. Dan mungkin ada di luar sana di antara usahawan franchise kita masih tanya, bagaimana kalau saya nak mendaftar dengan pertandingan ini? Masih layak atau belum? Sudah ditutup. Ini tahun depan pula ya ceritanya. Tahun depan ada lagi. Syaratnya bagaimana agaknya? Mesti berdaftar dengan pihak franchise. Sudah tentu. Yang pertamanya kita iktiraf semua syarikat sama ada tempatan luar negara yang berdaftar dengan pendaftar franchise. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Jadi boleh berdaftar pada sekarang. Boleh daftar kalau mereka layak. Kalau mereka layak untuk kerana bahagian franchise juga ada
kaedah-kaedah kriteria yang menilai sistem itu perniagaan itu layak atau tidak. Nak mendapatkan maklumat sebegini di mana agaknya? Jadi saya ingat tiga agensi yang utama. Yang pertama bahagian pengguna franchise KP dan KK. Ya saya. Yang kedua PNS. Boleh lari pns.com.my. Yang ketiga agensi saya sendiri, kita NGO, Persatuan Franchise Malaysia, mfa.org.my. Jadi tiga agensi ini ataupun badan ini ada maklumat yang berkaitan sama anda nak jadi usahawan franchise ataupun nak jadi franchisee. Ya. Di dunia IT sekarang ni di hujung jari segala-galanya. Ya, tiga ruang yang ada untuk mendaftar ruang. sebagai franchise di Malaysia. Ya. Bukan mendaftar franchise, untuk meneroka peluang. Meneroka peluang-peluang yang mendaftar ada. mesti dengan pendaftar franchise. Pendaftaran Kalau itu franchise. kumpulan akta. Dan banyak, saya rasa banyak lagi ruang-ruang yang ada untuk boleh diterokai oleh pihak franchise negara kita ya. Sama ada peluang yang sedia ada ataupun peluang-peluang baru daripada luar negara sebagaimana yang Cik Izan malamkan seperti. Harapan Cik Izan terhadap franchise kita di Malaysia ini dan usahawan-usahawan kita yang masih lagi ragu-ragu dengan bidang ini. Yang pertama saya melihat klien telah melabur berpuluh beratus juta ringgit dalam 20 tahun industri franchise di Malaysia. Jadi kita ada daripada kosong, kita bermula 1992, sekarang kita ada 616 sistem tempatan dan antarabangsa. Dan kita ada lebih kurang 48 sistem yang telah tempatan yang masuk pasaran antarabangsa ke lebih 50 buah negara. Jadi kita ada lebih daripada 1,500 outlet antarabangsa yang berasal daripada sistem tempatan. Dan juga telah menjana industri lebih kurang saya ingat 2.4% dari kegiatan negara. Yang harapan kita bagi syarikat-syarikat yang boleh difranchiskan, maksudnya yang berjaya, sudah berjaya, mempunyai banyak outlet, mempunyai model perniagaan yang berjaya, gunakan peluang kesempatan dasar yang ada di tingkat kerajaan untuk franchisekan perniagaan anda. Kita ada semua mekanisme yang perlu untuk membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi usahawan-usahawan yang mungkin agak konservatif, tidak mau jadi franchisor, banyak peluang untuk menjadi franchisee. Yang penting semangat itu sebenarnya, semangat minat dan kesungguhan perlu ada dalam meluaskan lagi bidang perniagaan. Dan bapak ni yang Perdana Menteri mengatakan kreativiti itu juga penting bagi golongan usahawan dan franchise kita sendiri. Mungkin boleh huraikan sedikit tentang itu. Sebab itulah dari segi berkaitan dengan anugerah dulu, kita wujudkan tahun ini kali pertama anugerah inovasi franchise terbaik. Sebab dalam perniagaan franchise, kajian dan juga penyidikan menunjukkan bahawa kreativiti itu banyaknya datang daripada franchise. So maksudnya jangan mereka yang berminat menjadi franchise, jangan ingat bahawa mereka tak perlu buat apa-apa. Sebahagian besar inovasi dan sistem franchise disumbangkan oleh franchisee. Begitu juga franchisor, mereka juga harus kreatif, tapi dalam masa sama jangan menyekat kreativiti franchisee. Asalkan ia dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Itu saja. 2020, adakah negara kita akan menjadi hub utama franchisee di Asia Tenggara? Saya yakin kerana kita di bahagian pembangunan franchise ni kita ada plan induknya yang menuju ke 2020 sebagai hub franchise. Kalau kita bandingkan dengan Thailand, bandingkan Singapura, bandingkan Indonesia, kita adalah satu-satunya negara yang memang diiktiraf dalam majalah popular dan juga jurnal akademik, negara yang mesra franchise, kerajaan yang mesra franchise. Jadi saya amat yakin bahawa 2020 kita boleh menjadi hub franchise Malaysia. Cuma kita kena seperti mana Datuk Perdana Menteri, Datuk Seri Perdana Menteri kata, kita tak boleh berlari sama laju dengan orang. Kita kena berlari lebih laju daripada orang lain. Lebih laju. Dan mengekalkan produktiviti yang ada. Maka produktiviti dan kecekapan yang ada. Itu dia. Terima kasih Cik Izam. Itu antara benda. Bercakap dengan Cik Izam banyak benda yang lebih detail dan perinci yang kita ingin huraikan berkaitan franchise. Mungkin masa akan datang. Kita undang sekali ke studio. Kita bincang tentang franchise. Terima kasih Cik Izam sekali lagi kerana kesediaan berkongsi pandangan berkaitan dengan franchise dan malam anugerah franchise 2012 pada 23 Oktober di Sunway. Jangan lupa saksikan. Dan sekian saja saudara Bis Malaysia untuk petang ini. Jumpa lagi di Bis Malaysia esok bersama dengan rakan saya dan salam sejahtera. Selamat saya. Jumpa lagi esok.